Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta inayah daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita bagi kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat, dan malaikat berdoa terhadap orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu dengan kerahmatan dan keampunan di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita akan sambung pengajian tafsir kita. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya dan musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada besertanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah?
katakanlah, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Yakni Allah akan membalas dengan sebaik-baiknya. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ianya baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia jahat ataupun buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 214 hingga ayat 216. Ayat yang kita baca pada pagi ini menceritakan ataupun menyatakan mengenai perkara infak dan jihad dalam kita beragama ataupun dalam Islam itu menuntut kita berkenaan dengan infak dan jihad dalam kehidupan. Bahkan Allah Ta'ala menyebut beberapa kali dan banyak ayat daripada ayat Al-Quran. Termasuklah ayat yang kita baca setakat ini ayat yang ketiga daripada surah ini. Allah Ta'ala telah pun mengulangi kali yang ketiga mengenai kelebihan dan tuntutan untuk kita melaksanakan gerak kerja infak dan juga jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini bersifat dorongan ataupun at-targhib, suatu galakan, motivasi supaya orang-orang beriman merasa lebih yakin dan merasa lebih cenderung untuk melakukan dan menunaikan perkara dan tanggungjawab tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak beritahu bahawa di sana ada kelebihan daripada amalan tersebut. Tidak lain ialah mendapat ganjaran syurga yang mana tidak diberikan secara percuma dan mudah-mudah begitu sahaja. Mesti ada pengorbanan, mesti ada sesuatu yang didahulukan, kesulitan dan keperitan yang dilalui oleh kalangan mereka untuk mencapai nikmat ataupun balasan syurga Allah Ta'ala ke atas mereka. Kerana syurga itu bukan perkara yang murah ataupun bukanlah sesuatu yang murah. Syurga ialah sesuatu yang mahal yang Allah Ta'ala nak beri, anugerahkan kepada sesiapa yang layak menerimanya. Maka sebab itulah, begitulah ukuran kita atas muka bumi ni. Bukan senang nak senang, tak. Bukan mudah untuk capai kepada kesenangan dan kekayaan. Sudah pasti berhajat kepada kesungguhan dan gerak kerja yang perlu kepada pengorbanan. Kalau ni sebuah pada urusan kerja kita, seorang peniaga tu nak capai keuntungan yang besar, yang berlipat ganda, dia kena usaha lebih, dia kena bekerja lebih. Begitulah ukuran hidup di dunia ni, itulah gerak kerjanya. Mesti dia kerja lebih. Barangkali masa yang 8 jam kena kerja lebih lagi, lebih pada 8 jam nak capai kepada keuntungan yang berlipat ganda, contoh dia. Maka begitulah kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak capai kepada suatu nikmat ganjaran syurga yang Allah Ta'ala janjikan itu, sudah pasti kena lalui banyak proses. Ada sesuatu kesulitan, kepayahan. Sebab setiap kali kesulitan dan kepahitan itu akan disusuli dengan kemanisan. Maka begitulah gambaran daripada ayat yang kita baca ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Adakah kamu merasa syok yang kamu ini akan masuk syurga sedangkan kamu tidak mendahului dengan sesuatu gerak kerja amal ataupun sesuatu yang melayakkan kamu untuk masuk syurga? Itu maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan. Belum sampai kepada kamu sesuatu yang nak tengok setahap mana keimanan kamu, ketakwaan kamu, keyakinan kamu untuk diterjemahkan
secara bentuk perbuatan. Bila sebut keyakinan ni, dia melibatkan dalaman hati manusia. Benda dalam. Sebab bila benda dalam ni, kita tak nak baca atas zahir kita manusia ni. Kita tak boleh nak pergi secara dalam, halus dalam hati manusia, sebab kita manusia kemampuan terbatas. Walaupun demikian, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Tetapi dari sudut fitrah kehidupan ataupun hukum alam ini, Allah jadikan, maka di sana dipamerkan nilai keyakinan, keimanan tadi, ketakwaan tadi dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Maka sebab itu, apabila Allah Ta'ala nak ganjarkan syurga ataupun nak menghadiahkan syurga kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, maka hamba-hamba yang beriman dan bertakwa tadi mesti lalui ujian dulu. Mesti lalui proses dia dulu. Maka sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga, padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apakah yang dilalui? Apakah yang telah berlaku terhadap umat yang terdahulu daripada kamu? Maksud kamu di sini, nisbah ayat ini Allah Ta'ala turunkan. Di sana ulama tafsir mengaitkan sebab turun ayat ini ada dua. Ada yang mengaitkan turun ayat ini ketika berlakunya perang Khandaq ataupun perang Ahzab. Di saat orang Islam sedang diuji dengan ujian yang berat. Kita tahu bagaimana jumlah orang Islam dikepung oleh bala tentera Ahzab pada tahun ke-4 Hijrah. Ketika itu bilangan tentera Ahzab mencecah 10,000 orang. Bilangan umat Islam, tentera Islam dan orang-orang awam di Madinah 3,000 orang. Dikepung dalam tempoh yang lama, hampir sebulan. Menjadikan suatu ujian yang berat. Sehingga dinyatakan diuji laparnya, takutnya dan macam-macam. Dan ada satu lagi tafsiran ulama menyatakan dia berkait rapat dengan peperangan Uhud. Maka itu perbahasan ulama tafsir berkenaan dengannya. Namun yang pasti, yang jelas ialah bagaimana dalam nak menterjemahkan ataupun dalam nak membuktikan keimanan itu pasti kena uji dulu. Terbukti keimanan kita itu benar-benar betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itulah antara ujian-ujian yang terdahulu yang dilalui oleh mereka, Allah jadikan motivasi di saat orang Islam sedang diuji dengan apa dia? Dengan kelaparan, khususnya ketika perang Ahzab. Dan diuji dengan keadaan apa dia? Lapar. Diuji dalam keadaan takut, sejuk dan macam-macam. Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Umat yang terdahulu daripada kamu juga mengalami lebih kurang ataupun lebih teruk daripada kamu lagi. Ujian-ujian. Sehingga ayat ini di kalangan orang beriman ada yang dalam keadaan bertanya, mata nasrullah? Bilakah lagi pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Inilah perkaitan apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam nak tengok sejauh mana keimanan dan ketakwaan, ujian-ujian itu datang dalam bentuk yang pelbagai. Kalau dinyatakan pada ayat ini bentuk ujian dia, al-ba'sa wad-dharra massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ada 3 ujian yang kuat, yang berat di sini. Yang pertamanya ditimpa sesuatu kesusahan, kepapaan, kemusnahan harta benda. Dan serangan penyakit ataupun kesakitan. Bila sebut serangan penyakit ni, dia bukannya bersifat penyakit-penyakit seperti penyakit yang berpanjangan. Maksud juga di sinilah kesakitan akibat daripada mungkin peperangan, luka-luka dan sebagainya. Itu juga merangkumi daripadanya. Wad-dharra, dan juga serta goncangan ataupun ancaman bahaya musuh. Ini semuanya menguji dalaman hati manusia, menguji kesabaran, menguji ketahanan. Kalau mereka yang tidak capai kepada darjat takwa yang tinggi ataupun keimanan yang tinggi, mana mungkin boleh bersabar dan bertahan dengan ujian-ujian tadi. Boleh jadi mereka akan kalah dengan ujian, kemudian mereka tidak lagi istiqamah dengan perkara kebenaran.
Tengok khususnya kalau kita bandingkan ketika peristiwa Ahzab. Allah Ta'ala menyebut bagaimana keadaan orang-orang yang ada penyakit nifak dalam hati mereka. Terbeliak mata mereka melihat bagaimana bala tentera Ahzab yang sedang mara mengepung Madinah pada waktu itu. Sehinggalah mereka dalam keadaan apa dia? Takut dan bimbang, digoncangkan iman mereka pada waktu itu. Dan mulalah berkata orang-orang munafik, wa idz yaqulul munafiqun, dan mulalah berkata orang-orang munafik, tidak ada yang lain, ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Mereka mula mari sangka yang bukan-bukan kepada Allah Ta'ala. Bila dah mari lapar, bila dah mari ketakutan, bala tentera musuh mengepung Madinah pada waktu itu, sedangkan sebelum itu mereka mendapat motivasi daripada Nabi, mendapat perkhabaran daripada Nabi, siapa yang berpegang dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan Islam, Allah akan tolong, Allah akan bersama. Tiba-tiba waktu itu Allah uji seketika, dikepung oleh bala tentera musuh yang berganda bilangannya. Namun orang yang lemah iman, dia mari timbul sangkaan yang bukan-bukan dah. Belum lagi berakhir situasi, tapi mari sangkaan dah. Waktu kena uji tu mari sangkaan macam-macam dah. Aku kata dah, tebing semacam nak lawang pokok-pokok ni. Dah lah kita dak rock, kita tak ramai, kita sikit. Waktu kena kepung, kena lekong tu, dia mari rasa dak yakin dah. Dia mari hilang dah pedoman dia. Sebab apa? Sebab dia sudah terpedaya dengan zahiriah ataupun apa yang dia nampak dengan mata lendir dia. Sedangkan bila Allah dah janji pasti akan berlaku. Cuma bagaimana berlaku itu kena sabar kita orang beriman. Kena hadapi dulu, kena lalui dulu dengan penuh sangkaan yang baik kepada Allah, yakin dengan janji Allah Ta'ala. Dan Allah nyatakan pada ayat surah Al-Ahzab itu juga bandingan orang-orang beriman dengan orang yang munafik. Orang munafik dia mari sangkaan yang bukan-bukan. Bila diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan goncangan, dengan ancaman musuh tadi, dia dah mari timbul sangka yang bukan-bukan. Tapi orang beriman lain situasi mereka. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, di saat orang beriman mereka melihat tentera Ahzab yang mara, yang ramai mari sedang berkerumun mengelingkungi negara Madinah pada waktu itu, lalu mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Lalu orang beriman bila tengok ujian-ujian yang berat tadi, mereka tahu dan mereka yakin, kita sudah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, lagi kuat berpegang dengan kebenaran, lagi kuat berpegang teguh dengan keimanan, maka Allah Ta'ala akan uji dan Allah Ta'ala akan uji lagi. Sebab itulah mereka berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluh, tidak ada yang lain apa yang dijanjikan Allah dan Rasul, semuanya benar belaka. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak ada yang bertambah dalam hati mereka melainkan keimanan dan ketakwaan mereka yang sejahtera, yang begitu kukuh, yang kuat mereka kepada Allah Ta'ala. Maka sebab itu ayat ini mengaitkan bagaimana proses berlaku untuk menyatakan suatu motivasi kepada kita agar kita istiqamah, berdiri teguh dalam menegakkan kebenaran yang sudah pasti, dalam menunaikan dan melunaskan kerja-kerja menegakkan kebenaran tadi akan dihiasi dan ditemani oleh ujian-ujian yang berat. Ujian-ujian yang berat tadi yang Allah Ta'ala sebut apa dia? Boleh jadi berlaku kelaparan, kepapaan, maknanya sesuatu yang dilihat kena berhajat pada sabar. Disebut pada perang Ahzab tadi, bila dikepung oleh bala tentera Ahzab, kelaparan sebab putus bekalan makanan. Nisbah dia begitu. Wad-dharra, dan kemusnahan harta benda dan serangan penyakit. Berlaku peperangan tadi melibatkan pertumpahan darah, luka, bahkan boleh jadi mati, syahid, ataupun dalam keadaan bila dilingkungi, dikepung oleh musuh, terputus bekalan makanan, dalam situasi kesejukan, tak dapat sumber-sumber pakaian dan selimut-selimut untuk menyelimut tubuh badan. Barangkali boleh jadi sakit, sejuk dan membawa kematian. Itu juga boleh berlaku. Wa zulzilu, dan goncangan yang menjadikan satu ancaman bahaya musuh. Dan kita semua sedia maklum mengenai peristiwa Ahzab,
dan juga siri-siri ujian yang dilalui oleh orang-orang yang terdahulu dalam mempertahankan iman dan takwanya, takwa mereka kepada Allah. Maka begitulah ukuran dan panduan ujiannya ataupun panduan motivasi kepada kita selaku umat akhir zaman ini dalam kita mempertahankan kebenaran ataupun prinsip dan jati diri kita sebagai orang Islam yang beriman, pasti akan lalui ujian-ujian tadi. Sama ada tiga-tiga sekaligus ataupun salah satu daripadanya ataupun dua daripada tiga, itu tak mustahil. Yang penting kita sedar dan faham bahawa ujian-ujian itu akan sentiasa menghiasi perjalanan mereka yang berjuang pada kebenaran ataupun mereka yang berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, termasuk atas diri individu bila nak istiqamah dan ketaatan. Ujian-ujiannya macam-macam yang pelbagai. Maka sebab itu di saat orang yang lemah iman, di saat mereka yang ada mari timbul sedikit keraguan, maka mereka akan mula bertanya, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah Ta'ala, bilakah janji Allah Ta'ala itu akan berlaku. Di sebuah dalam ketika zaman Nabi, ada sahabat tanya, waktu tengah berat kena ujian goncangan ni, mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mata nasrullah. Ada riwayat mengaitkan Khabbab bin Arad tanya Nabi, bila wahai Rasulullah nak marinya pertolongan Allah ni, kita ni berat dah kena ni, paruk dah kena ni, ibaratnya begitu. Nabi pun kata, sabar wahai Khabbab, sabar. Golongan yang terdahulu daripada kita lebih dahsyat ujian dan goncangannya. Ada yang kena sikat dengan sikat besi, ada yang kena bakar, ada yang kena rebus dengan air panas dan sebagainya. Namun sabarlah kita wahai Khabbab. Lalu Nabi membacakan ayat Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu makin hampir, sabar. Di sini menunjukkan bagaimana motivasi dan obat kita bagi orang yang beriman ini kena memiliki kekuatan sabar. Sabar dan kena bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan menzalimi para makhluk dia. Allah tak akan zalim pada hamba-Nya. Bahkan Allah tak pernah mungkir janji terhadap makhluknya. Walaupun Allah janji sesuatu, Allah tak pernah mungkir janji. Cuma tunggu saat nak capai kepada janji Allah itu berlaku, dia ada tempoh masa dia. Lambat cepat. Ada yang janji Allah sekaligus mari secara cepat. Ada janji Allah Ta'ala tadi tak capai lagi, dia berhajat kepada kesabaran. Barangkali dia berhajat kepada usaha dan pengorbanan kita sendiri dalam memenuhi syarat-syarat. Kita berdoa berderuhung, menangis air mata berdarah, tiba-tiba kita tak penuhi syarat-syarat. Maka macam mana Allah nak datangkan pertolongan kepada kita? Semangat tu semangat dah. Dari situ semangat. Kalau takbir tu gegar pecah tekak-tekak bahagian semangat dah. Tapi dalam bab memenuhi syarat tu tak penuhi syarat. Macam mana Allah nak turunkan pertolongan? Tak? Bila mana kalangan orang Islam sendiri, contoh minta angkat bala kena pandemik COVID-19. Dalam pada minta angkat bala, buat anugerah bintang popular pula. Dah nak angkat bala macam mana? Tak, contoh. Minta angkat bala, minta jauh pada wabak penyakit. Sibuk lagi nak berkonsert-konsert hiburannya. Dah nak mari guna pertolongan Allah Ta'ala. Contoh. Itu salah satu yang paling terdekat kita nampak. Sama juga kita kata kita sayang Islam, nak tengok Islam berdaulat, Islam berdiri teguh. Tiba-tiba kita dah buat kerja untuk memenangkan Islam. Dah macam mana? Itu maksud dia. Kita tak buat kerja-kerja memenuhi syarat untuk mencapai kepada Islam itu berdaulat. Tengok bagaimana ketika zaman Islam berdaulat, nak capai kekuatan ataupun nak dibuka di kota Islam di Sepanyol, di Andalus. Apa yang berlaku? Tariq bin Ziyad dengan kehadiran bersama tenteranya 7,000 orang pada waktu itu nak lawan dengan tentera Kristian ratus ribu. Makan cekak tak? Tak makan cekak. 7,000 lawan ratus ribu. Ibarat dia apa? Allah pala nak kena semelih lah. Tak? Cari nahah, cari penyakit. Tapi apa yang berlaku? Pada tahun 711 Masihi, Tariq bin Ziyad bersama tenteranya, dia sebagai panglima perang waktu itu, menaiki kapal-kapal menyeberangi Selat Iberia. Dia daripada Afrika Selatan masuk ke benua Eropah, nak buka wilayah Islam di Andalus, di Sepanyol. Namun dengan berbekalkan keimanan, keyakinan yang teguh, dia masuk dalam keadaan penuh
yakin dan bersangka baik dengan Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala kurniakan kemenangan kepada dia. Antara kekuatan dia apa dia? Dia bakar kapal-kapal dia. Kapal-kapal yang dinaiki oleh Tariq bin Ziyad dan bala tenteranya itu, dia bakar. Di hadapannya musuh ratus ribu, belakangnya laut dan kapal-kapal yang sudah dibakar. Apa kata-kata motivasi dia? Dia kata di hadapan kita semua adalah para musuh Allah Ta'ala. Di belakang kita ialah lautan dan kapal-kapal yang sudah terbakar. Sama ada kita menang atau syahid. Itu saja kata putus dia, yang membawa kepada kekuatan dan kemenangan kepada mereka. Ini jati diri yang ada pada umat yang terdahulu. Sehingga Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Sudah pasti ujian dia berat, sakit, cedera, dan digoncangkan iman. Dan memang di kalangan tentera Islam ada yang dalam keadaan tergugat iman. Tetapi bagaimana motivasi yang dicanangkan, bagaimana kekuatan iman yang ditunjukkan oleh mereka masing-masing. Mereka yakin dengan janji Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai kumpulan yang sedikit mengalahkan kumpulan yang ramai dengan janji Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pegangan dan pedoman kepada orang-orang yang beriman. Maka sebab itu apabila kalangan orang beriman diuji dengan ujian yang berat tersebut, maka berhajat kepada keyakinan. Berhajat kepada keyakinan yang membawa kepada tindakan dan perbuatan dalam memenuhi syarat-syarat yang Allah Ta'ala kehendaki, sehingga Allah Ta'ala turunkan pertolongannya. Maka begitu nisbah kepada kita ini, kita kena bekerja sungguh-sungguh untuk memenangkan agama Allah. Kena buat sungguh-sungguh, gerak kerja untuk pastikan Islam ini dijaga dan dipelihara betul-betul. Termasuklah agendanya kita bersatu padu. Agenda penyatuan umat yang sedang berlaku, kita kena sama-sama menyokong dan mendokong pelaksanaan tersebut supaya menjadi satu kejayaan. Jangan kita terbau-bau lagi dengan perangai-perangai jahiliah, asabiyah, ta'assub, kepuakan, sehingga akhirnya timbulnya sesuatu yang sangkaan-sangkaan yang membawa kepada perpecahan, yang membawa kepada lemahnya Allah Ta'ala nak turunkan pertolongannya kepada kita. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat ini sebagai motivasi yang tinggi kepada orang-orang yang beriman. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah, yakni katakanlah wahai Muhammad, apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Ayat ini Allah Ta'ala memberi motivasi dan galakan dalam berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah Allah Ta'ala senaraikan, Allah Ta'ala bimbing kalangan orang-orang beriman bagaimana bentuk nak mengalirkan infak tadi, ataupun menginfakkan harta benda tadi kepada siapa. Dinyatakan secara detail, berikanlah kepada kedua ibu bapa. Itu juga termasuk dalam perkara kita infak harta kita. Dari sudut asas kewajipan anak kepada ibu bapa, waktu tak payah nak nafikan dah kewajipan itu. Namun di sini ada lagi susulan dari sudut amalan-amalan untuk aksesori. Kalau bahasa mudah kita aksesori, tambahan-tambahan untuk mencantikkan dan menyempurnakan lagi amal yang wajib ke atas kita tadi. Mesti berinfak. Susunannya Allah Ta'ala sebut apa dia? Kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat dan anak-anak yatim
dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Ini dari sudut Allah Ta'ala nyatakan kategori-kategori orang-orang yang layak ataupun golongan yang mesti didekati ataupun golongan yang mesti diambil perhatian untuk diberikan suatu nilai ataupun suatu kelebihan dan juga bersifat kebajikan. Dan kesemuanya tadi juga dalam perkara yang boleh disebut dalam kategori juga perbuatan amal jihad juga. Dalam membantu mereka yang memerlukan, apatah lagi kalau dia melibatkan sesuatu berhajat perbelanjaan infak tadi dalam menegakkan agama Allah Ta'ala. Maka sebab itulah dia berekir ayat ni. Dia berkait rapat dengan ayat 214 dengan ayat 215 dan juga ayat 216. Dia sekaligus. Dia berkisarkan dengan tuntutan ataupun perkara-perkara yang mesti kita lalui ataupun yang mesti kita lakukan. Dalam memberi satu gambaran bahawa perkara jihad ini adalah suatu perkara yang amat dituntut sama ada dengan harta benda maupun dengan diri kita. Sebab itulah dalam surah As-Saff Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendakkah kamu aku tawarkan satu pelaburan, perniagaan yang menguntungkan kamu, yang boleh mengelakkan kamu, yang boleh menghalang kamu daripada dihumbankan ke dalam neraka Allah. Apa dia? Modal dia, tu'minuna billah, kamu mesti beriman kepada Allah. Kemudian wa rasulih, beriman kepada Rasul. Kemudian menterjemahkan keimanan kepada Allah dan Rasul itu, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad pada jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta benda kamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu juga. Zalikum khairul lakum, itulah dia sebaik-baik perkara. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu akan kelebihan dan fadilat dia. Allah Ta'ala beritahu memotivasikan kita dengan ayat tadi bahawa pentingnya kita orang Islam cakna dalam bab perkara jihad ni. Tak boleh kita ambil jihad ni sebagai satu pilihan, tak boleh, dia satu kewajipan. Wajib bila berhajat ataupun bila sesuatu itu, situasi itu memerlukan kepada pengorbanan kita semua dalam menjayakan sesuatu agenda Islam terutamanya. Maka sebab itulah Nabi SAW telah menyatakan bagaimana kedudukan jihad ini. Begitu banyaklah sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi juga bersabda, siapa yang tak pernah ada impian ataupun cita-cita dalam dirinya untuk berjihad, maka dia mati dalam keadaan jahiliah. Maknanya dia mati dalam keadaan jahiliah. Siapa-siapa yang tidak ada keazaman cita-cita untuk berjihad dalam menjaga dan mendaulatkan agama Allah, maka Nabi kata apa dia? Dia mati dalam keadaan jahiliah. Maka sampai tahap tu penekanan ataupun tuntutan dalam kita cakna dalam gerak kerja jihad ni. Dan bahkan banyak ayat-ayat dalam Quran, termasuk ayat kita baca pada pagi ini, juga masih berkisarkan tuntutan dan motivasi supaya kita mengambil berat dalam perkara gerak kerja jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka sebab itu perkara jihad ni dia menjadi suatu laluan, kalau bahasa kita bypass, jalan mudah, jalan singkat nak kita capai kepada nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab besar fadilat jihad ini. Allah janjikan syurga, Allah janjikan keampunan, yaghfir lakum zunubakum, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Bukan hanya setakat ampun saja, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan kamu ke dalam syurga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Maka begitulah termasuk dalam kita infak harta pun pada jalan Allah, merangkumi dalam tuntutan ataupun merangkumi pada kelebihan kita berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya umat Islam berada pada kedudukan yang
mencapai kepada kesempurnaan. Termasuk Allah Ta'ala detailkan sampai ke ibu bapa pun, kaum kerabat sekalipun, anak yatim dan orang miskin dan orang yang berada pada jalan pada jalan Allah Ta'ala, diberi bantuan dari sudut harta benda tadi, maka juga termasuk dalam perkara jihad yang dinyatakan ataupun yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya dan akan membalas dengan sebaik-baiknya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci, dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia jahat ataupun buruk bagi kamu. Dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini masih lagi berkait dengan perkara jihad yang kita bicarakan pada ayat 214 tadi. Allah Ta'ala masih lagi kesinambungan daripada ayat ini mengaitkan perkara kelebihan jihad dan tuntutannya. Termasuklah dalam untuk melunaskan gerak kerja jihad pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka di sana ada perkara-perkara yang secara fitrahnya, secara fitrah kemanusiaan, bahawa apabila berlaku pertempuran, pertumpahan darah, sesuatu yang melanggar dari sudut fitrah kemanusiaan, mana ada manusia yang suka tengok permusuhan secara normal, manusia normal yang fitrahnya. Mana ada yang suka lihat pertumpahan darah? Takkan suka, sebab semua manusia suka kepada kasih sayang, kepada keharmonian dan sebagainya. Namun dalam perkara jihad ni, dia melibatkan suasana yang demikian. Pertumpahan darah, pertembungan, berlakunya pergelutan dan sebagainya. Sudah pasti hati kecil manusia tak embuh lalui perkara itu, tidak mahu. Namun apabila tak suka sekalipun, tapi kita di sana dah kita diikat dengan apa, keimanan dan ketakwaan kita. Apabila Allah Ta'ala mewajibkan gerak kerja jihad, dia sebut wajib ni satu tuntutan yang tak dapat tidak kena buat. Suka tak suka kena buat. Adakah Allah Ta'ala paksa kita melakukan kezaliman? Tidak. Allah mengajar kita konsep dan erti ataupun prinsip apabila kebenaran ataupun kedaulatan Islam diceroboh, kita kena lakukan sesuatu. Walaupun terpaksa menumpahkan darah, walaupun terpaksa kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak suka. Bila perang-perang ni, mana ada orang suka perang? Habis tenaga, habis rank, habis kita punya kesihatan tubuh badan, bahkan boleh nyakit pula. Tak. Bahkan boleh habis masa, kederak tenaga kita, habis harta kita, rugi. Tetapi bagaimana di sana kena ambil berat dari sudut tuntutan dalam menjaga kedaulatan agama. Apabila diceroboh, kita kena hadapi juga perkara itu. Itu maksud dia. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan ayat ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada perkara yang kamu pada sudut fitrah kamu rasa macam tak nak pergi dah, rasa tak boleh, tak suka nak buat ni. Tapi dalam masa yang sama, ia satu sifat, satu tuntutan arahan Allah. Maka pasti ada kebaikan akan disusuli selepas pada itu. Maknanya bila kita dah menjaga kedaulatan tanah air daripada diceroboh oleh musuh Allah, terpaksa perang dan sebagainya, maka apa kebaikannya untuk kita? Kita dapat menjaga agama, hifzuddin. Bila agama dijaga, dipelihara, akan selamatlah anak cucu cicit kita pada masa akan datang. Sebab itulah kalau kita ambil sinonimnya, ketika Nabi nak mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah, berlaku siri-siri peperangan. Mana ada orang suka nak perang ni dari sudut asas fitrah manusia, tapi dah terpaksa nak jaga kesucian dan kedaulatan negara Madinah daripada diceroboh. Sama juga dengan kita di tanah Melayu ni, tanah air kita ni. Mana ada tok nenek moyang suka baloh perang dengan penjajah. Dengan sama pihak orang yang menjajah kita pada waktu itu. Tapi atas dasar penjajah ni dia ada agenda dia.
nak kuasai tanah air, nak ambil hasil masuk negara, dan juga nak menyebarkan diayah agama yang batil dalam kehidupan masyarakat Melayu. Maka bangkitlah di kalangan ulama-ulama dan orang-orang yang beriman, tok nenek moyang kita dulu bangkit menentang penjajah sehingga berlaku pertumpahan darah. Bahkan di kalangan mereka ada yang syahid, ada yang terpisah nyawa dan jasad mereka. Tak suka, memang tak suka, tapi kena lalui. Sebab apa? Mesti nak jaga kedaulatan nanti. Nak jaga kedaulatan. Maka sebab itulah ada kebaikannya kita hari ni, khususnya anak cucu dapat kecap apa? Nikmat kesejahteraan, nikmat kemerdekaan. Sebab pengorbanan tok nenek moyang kita dulu. Sama juga Nabi berjuang dengan para sahabat di Madinah, jaga kedaulatan Islam. Maka walhasilnya kebaikan yang Allah kata apa? Walaupun kamu tak suka, kamu benci, tapi ada baik untuk kamu. Berkat kamu berjuang, habis tumpah darah kamu, kesan dia Islam tersebar ke pelosok dunia, termasuk sampai kepada kita pada hari ini. Itu maksud dia. Dan begitulah ayat ni kata, apabila kamu suka satu benda tu, barangkali buruk untuk kamu. Maknanya contoh apa dia? Kita suka tidak mahu bertumpah darah. Maknanya baik duduk diam sudahlah, secara apalah, biarlah dia nak apa pun. Bayangkan kalau tok nenek moyang kita, kalau Nabi dan para sahabat ambil pendekatan apa dia? Kita jaga kita sudahlah, tak payah duk bala-bala, duk perang-perang lah. Jawab dia, musuh-musuh Allah menguasai bumi umat Islam dan juga menguasai kita di tanah Melayu ni. Barangkali kita tak kenal Tuhan, barangkali maaf. Barangkali sejik surah pun tak wujud, barangkali maaf. Yang banyak gereja-gereja dan sebagainya. Tengok di Azerbaijan, bagaimana pernah di dalam wilayah Azerbaijan yang baru ni dah dapat pembebasan kemerdekaan, yang sebelum ni berada di bawah pemerintahan Armenia dengan penguasaan batil di kalangan orang Kristian di situ. Masjid orang Islam yang pernah berdaulat satu ketika dahulu dijadikan kandang khinzir. Dalam tempoh berapa lama? 30 tahun masjid di kandang babi, kandang khinzir di Azerbaijan, dalam wilayah Azerbaijan tu. Bila dah berlaku capai kemerdekaan tu, baru dapat satu nikmat. Dah nak dapat kemerdekaan tu apa? Pertumpahan darah lah berlaku, perang. Sehingga akhirnya gencatan senjata berlaku dan dapat kemerdekaan. Tapi kalau pakat main, malah perang, malah nyusah ke diri. Hak tu hak suka. Tapi buruk untuk kita. Buruk untuk kita macam mana? Islam tak terbela. Maksudnya begitu. Sama juga dalam negara kita. Bila kita melibatkan diri dengan kerja-kerja, termasuk kerja-kerja politik, bila dalam menegakkan Islam ini, mesti orang kata, susah balah-balah pulak, duk main kepeng-kepeng balah-balah ni kata. Kalau kita tak buat kerja tu, akan bertebaranlah golongan yang memiliki kuasa politik yang beraliran sekularisme, yang beraliran liberalisme, komunisme. Dia menguasai negara kita dan dibawa agenda mereka. Akhirnya apa? Sesak barat kita dan anak cucu cicit kita. Tu maksud dia. Takkan tak rasa perik 22 bulan sebelum ni? Tak. Mari pokok liberal menguasai negara kita. Tak kepening main tuntut hak sama rata agama, hak sama rata agama. Tak pening pada kita. Tak. Main ambil jalan mudah tak ayah, balas-balas nyusah ke diri. Duk diam sudah, surah pada takdir lah. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Main surah takdir saja. Usaha tidak ada, perjuangan tidak ada, pengorbanan tidak ada. Itu maksud dia. Maka kalau kita pakat biar, jawab dia apa dia? Kristian bermarajalela. Orang Islam ada 10,000 masjid, dia pun nak 10,000 gereja. Parak kita. Orang Islam ada 10,000 masjid, kuih Hindu nak 10,000 juga. Dah hak sama rata agama. Tak kepening. Main duk kata jagalah, malah cara biarlah kita sembahyang bang sudahlah. Itu dia panggil kita tertipu dengan diri kita sendiri. Sebab kita tak baca habis, tak faham habis tuntutan kewajipan yang Allah nyatakan dalam Quran. Bila tengok popok LGBT pula diberi tempat sebelum ini, kita pun malas nak cara-cara balah-balah pula apa semua. Kena pula seti kasing pula, mulut lancang pula. Contoh nak balah dia penipala. Kalau dibiarkan pokok ini bermarajalela, apa akan berlaku? Menguasai dan mempengaruhi generasi-generasi yang lemah iman, terutama golongan muda.
Yang suka kepada hiburan-hiburan, akhir sekali dia ambil jalan mudah. Oh iya juga, logik juga. Akhir sekali teweng habis akidah. Itu maksud dia. Maka sebab itulah ayat ini menjadikan satu ukuran dan pegangan kepada kita bahawa kita ni kadar akal kita terbatas dan ada sesuatu hikmah kebaikan yang Allah Ta'ala lebih mengetahui, yang mana bila Allah perintahkan sesuatu itu, walaupun kita tak suka, tapi ada kebaikan yang akan menyusuli selepasnya, kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu. Jangan kita dicenderungi oleh logik akal kita dan juga kehendak nafsu kita, sehingga kita menafikan kewajipan yang dinyatakan Allah kepada kita. Akhirnya Allah timpakan kebinasaan dan balanya dan membawa kita kepada kehinaan dan juga kehancuran. Maka itulah pedoman daripada ayat yang kita baca pada pagi ini. Mudah-mudahan 3 ayat ini menjadi suatu motivasi dan juga pedoman dan panduan kepada kita untuk kita lalui kehidupan kita ini di alam dunia dalam melunaskan tanggungjawab sebagai hamba, khalifah dan golongan yang menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan disusuli dengan keberkatan dan rahmat Allah yang membawa kepada bahagia di dunia dan bahagia pada hari akhirat. Maka itulah sekadarnya daripada saya untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada hati yang tidak khusyuk. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada nafsu yang tak pernah puas dengan nikmat duniamu. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada doa yang tidak didengari olehmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.